membaca qari dan juga akan diterima oleh Ustaz Wan. Maka kita mula ayat yang ke 100 suratul Hud hingga insya-Allah pada suratul Yusuf pada ayat 68. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. Dia yakni Fir'aun berjalan di depan kaumnya pada hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Itulah seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, yakni dunia. Dan begitu juga pada hari kiamat. Laknat itulah seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah sebahagian berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan. Kami menceritakan kepadamu Muhammad, antara negeri itu sebahagiannya masih ada kesan-kesannya dan ada pula yang telah musnah. Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Oleh itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, bagi yang mereka sembah selain Allah. Ketika azab Tuhanmu datang, sembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Dan begitulah seksaan Tuhanmu apabila dia menyeksakan penduduk negeri-negeri yang melakukan kezaliman. Sesungguhnya seksaannya sangat pedih, lagi sangat dahsyat.
Sesungguhnya yang demikian itu pasti terdapat pengajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Dan kami tidak akan menangguhkannya kecuali ketika telah sampai waktu yang sudah ditentukan. Apabila tiba hari itu, tiada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang tercela dan ada yang berbahagia. Ada juga orang-orang yang tercela, tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih-rintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang kehendakinya. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam syurga. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu mengkehendaki yang lain sebagai kurniaan yang tiada putus-putusnya. Auzubillah. Ayat 109. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang sia-sianya apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangkan walau sedikit pun. Dan sesungguhnya kami telah memberi kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya. Dan jika tiada ketetapan yang terdahulu daripada Tuhanmu, nescaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sesungguhnya mereka, yakni orang kafir Mekah,
benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadapnya, yakni Al-Quran. Dan sesungguhnya kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan sempurna atas perbuatan mereka. Sesungguhnya Dia maha teliti apa yang mereka lakukan. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia maha melihat apa yang kamu lakukan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kelak kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan dirikanlah solat pada dua bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan amalan-amalan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingati Allah. Dan bersabarlah, kerana sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Maka mengapa tiada antara umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan dalam melarang, yakni melakukan kerosakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selagi penduduknya adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Ayat 118, muka surat akhir surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Dan jika Tuhanmu mengkehendaki,
tentu dijadikannya umat manusia yang menurut agama yang satu, tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimah yakni keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia yang derhaka semuanya. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami menceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami meneguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kesanggupanmu, kami pun benar-benar akan mengerjakan. Dan tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu. Dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan ingatlah, Tuhanmu tidak sesekali lalai akan apa yang kamu lakukan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu memahami. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku." Ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna asy-syaitana lil insani aduwwun mubin. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب
وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Dia yakni ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dan demikianlah Tuhan memilihmu untuk menjadi nabi dan mengajarkanmu sebahagian daripada takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub sebagaimana telah disempurnakan nikmatnya kepada kedua-dua orang datukmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ingin mengetahui. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, yakni Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kitalah golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik." Salah seorang antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar telaga agar dia dipungut oleh sebahagian musafir jika kamu hendak melakukannya juga." Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami esok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya." Dia, yakni Yaqub, berkata, "Sesungguhnya pergianmu bersamanya, yakni Yusuf, sangat menyedihkanku, dan aku bimbang dia dimakan serigala, sedangkan kamu leka daripadanya." Sesungguhnya mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian kamilah orang-orang yang rugi." Ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من
مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat untuk memasukkannya ke dalam telaga, kami mewahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada waktu petang sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami meninggalkan Yusuf berhampiran dengan barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami walaupun kami berkata benar. Dan mereka datang membawa baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Dia yakni Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranlah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah sahaja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang daripada mereka mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh gembiranya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan mereka menjualnya Yusuf dengan harga yang rendah, iaitu beberapa dirham sahaja, kerana mereka tidak tertarik kepadanya. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah tempat kepadanya dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita menjadikannya sebagai anak. Demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami memberikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat untuk memasukkannya ke dalam telaga, kami mewahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada waktu petang sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami meninggalkan Yusuf berhampiran dengan barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami walaupun kami berkata benar. Dan mereka datang membawa baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Dia yakni Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranlah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah sahaja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang daripada mereka mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh gembiranya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan mereka menjualnya Yusuf dengan harga yang rendah, iaitu beberapa dirham sahaja, kerana mereka tidak tertarik kepadanya. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah tempat kepadanya dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita menjadikannya sebagai anak. Demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر
وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Dan perempuan yang dia, yakni Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah dekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya tuanku telah melayanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Dan sesungguhnya perempuan itu mengkehendaki Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda daripada Tuhannya. Demikianlah kami memalingkannya daripada keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Dan kedua-duanya berkejaran ke arah pintu. Dan perempuan itu menarik bajunya Yusuf daripada belakang sehingga terkoyak. Lalu kedua-duanya mendapati suami perempuan itu berada di depan pintu. Dia, yakni perempuan itu, berkata, apakah balasan terhadap orang yang berniat jahat terhadap isterimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Dia, yakni Yusuf, berkata, dia yang menggodaku dan merayuku pada diriku. Seorang saksi daripada keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak di bahagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia, Yusuf, termasuk orang yang berdusta. Dan jika bajunya koyak di bahagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta. Dan dia, yakni Yusuf, termasuk dalam kalangan orang yang benar. Maka ketika dia, yakni suami perempuan itu, melihat bajunya Yusuf koyak di bahagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sungguh hebat tipu dayamu. Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini. Dan isteriku, mohonlah keampunan atas dosamu, kerana engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, isteri Al-Aziz menggoda dan merayu hambanya untuk menundukkan dirinya. Hambanya benar-benar menjadikannya mabuk cinta. Kami pasti memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Wallahu a'lam. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبر
فاستكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Maka ketika perempuan itu mendengar cecaan mereka, diundangnya mereka itu dan disediakan tempat duduknya. Mereka masing-masing diberikan sebilah pisau untuk memotong makanan yang dijamu. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya. Dan mereka tanpa sedar melukakan tangan mereka sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia." Dia, yakni isteri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, kerana aku tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku memerintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina." Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, aku lebih menyukai penjara daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menghindarkanku daripada tipu daya mereka, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentu aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang bodoh." Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkannya daripada tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian timbul pada fikiran mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahawa mereka harus memenjarakannya sehingga waktu tertentu. Dan dimasukkan pula dua orang pemuda bersamanya ke dalam penjara. Salah seorang daripadanya berkata,
sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia, yakni Yusuf, berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepada kamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itulah sebahagian daripada apa yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan tidak percaya kepada hari akhirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak layak bagi kami para nabi menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Itu adalah daripada kurniaan Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua-dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selainnya hanyalah nama-nama yang kamu ciptakan, baik oleh kamu sendiri maupun nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain daripadanya.
itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai kedua-dua penghuni penjara, salah seorang antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Manakala yang seorang lagi akan disalib, lalu burung memakan sebahagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Dan dia, yakni Yusuf, berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah perihalku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kerana itu dia, yakni Yusuf, masih dalam penjara beberapa tahun lamanya. Dan raja berkata kepada para pembesar kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai pembesar-pembesar, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu mentakwil mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringatkan kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahu kepadamu tentang orang yang pandai mentakwil mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercayai, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor lembu betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Dia, yakni Yusuf, berkata, agar kamu bercucuk tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu membiarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yakni tahun sukar, kecuali sedikit daripada apa, yakni gandum yang kamu simpan.
Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberikan hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras, yakni anggur. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Dia, yakni raja, berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Isteri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia, yakni Al-Aziz, mengetahui bahawa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahawa Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang melakukan khianat. Kita wallahu alam. أعوذ بالله من الشيطان وما أبرئ نفسي أعوذ بالله من الشيطان وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Dan aku tidak mengatakan diriku bebas daripada kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong ke arah kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Dan raja bertitah, bawalah dia, yakni Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai pembantu kepadaku. Ketika dia, yakni raja, telah berbicara dengannya, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini dipercayai dan diangkat menjadi sebagai seorang yang berkedudukan tinggi di kalangan kami. Dia berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan negeri, yakni Mesir, kerana sesungguhnya aku adalah orang yang bijak menguruskannya dan memiliki pengetahuan. Demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, untuk tinggal di mana-mana sahaja yang dikehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada sesiapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.
Dan sesungguhnya pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan sentiasa bertakwa. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke negeri Mesir, lalu mereka menemuinya. Yusuf mengenali mereka, sedangkan mereka tidak mengenalinya. Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang sebapa dengan kamu, yakni Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tetamu? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat bantuan gandum lagi daripadaku dan janganlah kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan memujuk bapanya untuk membawanya dan sesungguhnya kami melaksanakannya. Dan Yusuf berkata kepada orang-orang suruhannya, masukkanlah barang-barang tukaran mereka ke dalam guni-guninya agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Ketika mereka telah kembali kepada bapanya, yakni Yaqub, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapatkan bantuan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Oleh itu, biarlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat bantuan dan sungguh kami akan menjaganya.